Hello friends, welcome back to Lynn's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat potato bun. Yes, potato bun. Bun ubi kentang yang kita selalu beli dekat supermarket ke, hypermarket ke, dekat bread shop ke. Okey, kali ni kita nak buat kat rumah sendiri. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah tau. Sebab bila kita buat kat rumah memang lagi sedap. Sebab kita buat dengan penuh kasih sayang. Ya kan? So, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat potato bread ni, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lynn's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share all my videos with kawan-kawan anda semua. Jangan lupa untuk subscribe. Itu yang main thing, okay? Kalau y'all subscribe, y'all hari-hari boleh tengok video-video yang Lina upload tanpa ketinggalan. And then, jangan lupa untuk share as many as y'all can, okay? Bagilah saya motivation, sokongan yang hebat. So nowadays, I receive so many comments from all of you. Thank you so much. You guys always appreciate, and then memang kalau ada sebarang pertanyaan, any doubt, okay, memang y'all tanya, Lina pun ada reply dengan y'all kan. So macam itulah kita kena communicate every day, okay. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat potato bread. Jom. Okey kawan-kawan, sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat potato bread ni ya. Okey, di sini Lina ambil 350 gram bread flour. Okey, tepung roti ataupun kita boleh menggunakan tepung protein tinggi, okey, high protein flour, okey. Tepung ni kita boleh dapatkan semua kedai bakery, okey. Kedai yang jual bahan-bahan bakery tu memang kita boleh dapatkan tepung bread ya. So 350 gram tepung bread, and then 100 gram yang ni tepung gandum. Okey, tepung gandum 100 gram, and then 2 sudu makan tepung susu. Okey, ini tepung susu ya. And then 2 biji telur. Yang ni 150 gram mashed potato. Okey, potato ni Lina timbang lepas dah kupas kulit ya, 150 gram. Dan kita potong dia cube-cube, dan kita kena rebuskan dia. Okey, rebuskan sehingga dia jadi hembur. Okey, dan kita kena lenyekkan dan tepikan dulu ya, simpan biar dia jadi sejuk. And then di sini Lina ambil 3/4 sudu teh garam, and then 100 gram caster sugar. Yang ni instant yeast ya, instant yeast 6 gram, and then 60 gram butter sejuk. Okey, butter yang sejuk. Jangan letakkan butter ni awal-awal ya, jangan keluarkan dari peti sejuk. Kita nak butter tu sejuk. And then di sini air tu berapa di sini? 50 ml. Okey, 50 ml air. Not 50, should be 60 ml. Okay, 60 ml air. So sekarang kita boleh start mix dough tu. Lepas mix dough, kita kena restkan dough tu untuk 1 jam. Dough tu dia kena jadi double size. Okay, we have to rest lebih kurang 1 jam, ataupun kita kena tunggu dough tu jadi double size, 2 kali ganda dia punya size tu ya. So first kita boleh start mixing dia punya bahan-bahan ni ya. Okay, first tepung ni kita kena ayak ya.
Then ayakkan tepung gandum. Okay, exact ingredient tu jangan lupa untuk tengok dekat description box ya. Selalu orang tanya berapa dia punya temperature, berapa saiz loyan semua kan. Y'all make sure dapatkan semua ni dari description box ataupun y'all kena watch I punya video sampai end of the video tau. So masukkan sugar, masukkan instant yeast, masukkan garam, tepung gandum, dan masukkan mashed potato. Butter tu jangan masukkan sekarang ya. Butter kita kena masukkan semasa mesin ni tengah menguli dough ya. Masukkan telur. Dan masukkan air. First kita kena mix dough ni dengan low speed ya. Okey, sekarang kita kena masukkan butter sedikit demi sedikit ya. Potong cube yang kecil-kecil macam ni. Dan speed tu kena tinggikan. Okey. Kita kena pukul batter ni, dough ni sampai dia jadi elastik ya, smooth dan elastik. Okey. Bukan around 20 minutes lah. Kalau y'all ada bread maker lagi senang. Okey. Elastik. Dia akan jadi smooth. Dia punya surface akan jadi smooth. Okey. Tengok dia akan lekat-lekat macam ni. Dan bila kita semua akan jadi elastik macam ni. Yes, we want this texture. Okey. Tengok. Okey, perfect. Kesian I punya mesin ni. Yang ni first time Lina pakai. Very soon I'll buy. Make sure dengan stand sekali lagi senang.
y'all kalau ada kat rumah stand mixture tu, buatlah resepi ni kat rumah. Memang sedap. Okey. So sekarang kita kena bentukkan dough ni jadi bulat. Okey, kita taburkan sedikit tepung gandum dan kita transfer dough ni so nice. Kena bentukkan dia jadi bulatan ya. Sekarang kita masukkan dalam loyan yang lain ya. Okey, transfer dia dalam bekas yang lain dan kita kena cover dia dengan chilling wrapper. Biar kita simpan dough ni sampai dia jadi double size ya. Okey, sekarang Lina dah transfer dough tu, dah bentukkan dia jadi bentuk bulat, and then kita simpan dough ni jadi size dia tambah 2 kali ganda. Okey, double in size. Kita kena tunggu dia lebih kurang 1 jam ataupun kita tengok dia punya size dah increase, kita boleh start buat bentukkan dengan bahan-bahan yang kecil ya. So stay tune, jangan pergi ke mana-mana sebab nanti kita nak buat custard juga. Okey, custard filling. Fillings tu bukan dalam, yang layer atas. Okey, macam salutan custard ke atas lalu potato bun, you all kan tahu. Okey, nanti kita akan buat dia punya custard layer. Stay tune, jangan pergi mana-mana. Okey, kawan-kawan, dah 60 minit. Memang dia punya saiz pun bertambah. Sekarang Lina nak keluarkan dia. Adonan tepung. Okay, memang dough ni akan look sticky ya. So, you all boleh sapukan minyak kat tangan ataupun good. Ataupun flour. Okay, kita sekarang bulatkan adunan ini untuk 40 gram setiap satu. And then kita kena kita perlukan 20 bulatan. Memang adunan ini dia sticky. Anda boleh sapukan minyak kat tangan ataupun tepung gandum. Okey, meanwhile kita boleh sapukan margarin ya atas baking tray. Sapukan banyak-banyak.
Okey, kita bentukkan bulat-bulat. Cantik-cantik ya. Okey, sekarang kita kena wrap back kita punya dough ni. Okey, untuk 40 minit kita kena simpan dia untuk 40 minit. Dia akan tambahkan saiz dia. Dan baru kita nak bakar ya. Okey, so sekarang kita simpan yang ni. Kita tepikan dulu, then kita boleh mix custard mix ya. Okey kawan-kawan, untuk buat custard sauce ni, di sini Lina masukkan 120 ml susu cair. And then 1 tablespoon custard flour. Sekarang Lina tak buka lagi api ya. And then 1 tablespoon gula. Okey, custard sauce ni kita nanti nak akan piping atas bahagian bread dia. Okey, untuk buat masak custard sauce ni, api make sure rendah ya. Kita kena masak sampai sos ni jadi pekat. Okey, bila sos ni pekat macam ni, kita boleh nampak sedikit buih-buih yang kecil-kecil macam tu. Kita boleh tutupkan api ya. Dan kita biarkan dia sejuk dulu. Memang sos dia akan jadi pekat. Okey kawan-kawan, sekarang Lina bukakan penutup ni. Lina nak sapukan egg wash. Okey. Ini sebiji telur ayam. Let's say you all tak nak custard tu pun boleh buat bun sahaja. Okey, memang bun kosong pun sedap. Lina bulatkan bun ni dengan saiz kecil tau. Let's say you all nak bun saiz tu besar, you boleh bulat besar-besar. And then atas ni kita kena pipekan custard.
Okey, sekarang Lina nak masak ban ni dalam ketuhar. I set I punya oven 20 minutes. Actually kita kena masak lebih kurang 17 minutes. Temperature is 180. Okey. Okey, lepas dah 70 minutes, kemudian kita letakkan tray ni kat bahagian bawah, okey, lower part, and then kita masak just for 3 minutes. Okey, itu sahaja. Hopefully kita punya bun ni turn out well. Dah sabar untuk makan. So, jangan pergi mana-mana. Kita tengok hasil kita punya potato bun ya. Stay tuned. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk membuat potato bread. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Temperature tu ikut oven masing-masing ya. Okey, make sure dia punya temperature di kat sini Lina test set I punya oven 190 degrees, and then bakar tu mengambil masa lebih kurang 60 minutes, 1 hour plus. Okey. So anda ikut oven masing-masing kat rumah. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye bye. Thank you.